Ada saya tulis? Tak ada. Tak ada. Okey. Illallah ni melainkan kalau dalam bahasa Arab dia panggil macam mana tak nak baca ni? Tisna. Dia punya nama ni. Keluar lidah hit. Istisna. Tu yang buat kita senak. Yang ni contoh ni, kalau nak hurai ni, nak tanya apa yang kita nak saksi ni, biar sampai tadi ni, lari pinjaman semua pakai senak. Ni rumah ustaz dulu lah, Ustaz tu pula garang. Pak. Tu dia tu kita. Hak bersilat depan rumah apa dah. Tak boleh nak jawab. Arwah. Siapa tak mengaji kita tak tahu. Dalam YouTube tak apa. Kami yang duduk dengan dia tu, kami tahu lah. Garang. Dalam YouTube tu takut tak? Anak-anak dengan anak garang. Tak. Dia setengah ngaji je. Lepas habis mengaji okey lah. Ngaji dia memang serius lah. Boleh memang dia. Okey. Yang ni dia panggil istina. Ila ni mana melainkan ataupun selain. Kalau macam ni apa maksud dia tu? Apa maksud dia? Siapa tahu? Atau buat-buat tak tahu? Anda Ila melainkan. Allah selain. Tak apa, fikir lu. Disuruh nahu sorok ya, tak ada apa ni. Boleh tak? Lepas dia buat huraian lagi, kita masuk sikit bab Quran lah. Macam mana cerita Quran. Quran tu ada berapa juzuk, ada berapa surah, ada berapa ayat turun di Mekah, berapa ayat turun Madinah. Macam mana kita nak beza. Esok kita boleh sembang. Cagilah. Boleh tak? Siapa bisa mengaji? Cai. Illa melainkan. Makna dia lebih kurang lah. Bukan tidak sama juga lah. Tadi melainkan kan ataupun selain. Ini bukan tidak. Okey. Jadi melainkan Allah saja. Bila sampai tahap ni, yang ni kita kena, kalau tengok dalam Al-Quran dia kata kamu akan menghadap aku dengan furada. Kita tak bawa apa langsung. Seorang benang kita tak bawa. Kita akan pergi dengan jumpa dengan Allah sendiri-sendiri. Siapa pun tak boleh tolong. Ni. Okey, saya minta Tuan Wahid, Ustaz Wahid dah bagi perinci lah. Tapi suruh ni faham lah apa yang kita naik saksi dan kelimaan ni menafikan semua jenis fahaman Tuhan. Selain daripada Allah tu adalah Tuhan lah. Bukanlah Tuhan yang kata topong kata tak. Sesuatu jin ke tu. Yang kita ni pun. Kita ni betul. Kita bukan Allah. Semua orang kata aku ni Allah lah. Ada mengaji kita dah. Aku Allah. Katakanlah hampir Allah nampak cekok semut. Tak boleh ya. Mohon kan. Tu kekeliruan nama dia tu. Saya duduk atas kursi ya. Boleh tak? Jadi kita sambung balik lah. Tadi dia dari sudut ilmu nahwu dan sorof. Jadi untuk menyampai kefahaman ilmu tauhid ataupun untuk kita memahami ilmu tauhid, wajib
memahami bab ilmu nahwu dan sorof. Siapa-siapa yang menyampai ataupun mengajak ataupun belajar tak ada ilmu nahwu sorof, bukan tak boleh, tapi kekeliruan dan jadi kebingungan. Sebab asyhadu tu sendiri, kali ditanya pada kita, apa yang kita nak saksi sekarang? Nama pun fi'il mudhari'. Asyhadu tu sendiri. Kita nak saksi apa sekarang ni? Bahasa pendek, asyhadu. Aku naik saksi. Cukup senang kata. Senang sebut, senang ucap. Tapi berat pengertian dan nak beramal dengannya. Senang sebut. Apa yang kita faham asyhadu? Dari sudut nahwu dan sorof, Ustaz Hashim dah terang tadi. Nak faham macam mana asyhadu, kita ucap, aku naik saksi. Apa yang aku naik saksi, apa yang sedang aku naik saksi. Ni saya hurai terus penafsiran dia. Nahwu sorof tadi dah dia bagi. Saya hurai terus. Isi nak bagi fi. Ni dah durian. Durian. Macam tu. Tak payah pergi cari, tak payah beli. Ni dah buah durian nak bagi. Nak bagi isi makan terus. Jadi ambil perhatian. Kalau tengok dalam surah Al-A'raf ayat 172 sehingga 174. Ni dalil-dalil daripada Allah Ta'ala sendiri suruh setiap individu naik saksi supaya kamu tak beralasan dengan orang-orang terdahulu. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu innama asyraka abauna mim qablu wa kunna dzurriatan mim ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mublimun. Sambung ayat. Okey, dia saya tafsir dia punya. Sambung ayat tu lagi 174. Wa kaza likanu fassilul ayati wa'allahum yarji'un. Al-A'raf 172 dan 174. Kalau boleh buat catatan lah. Ini dalil-dalil Allah Ta'ala menyuruh setiap individu naik saksi. Tak kira siapa. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama. Dan ingatlah ketika mana kami mengeluarkan zuriat keturunan Bani Adam. Dan ingatlah bermakna suruh kita ambil tahu, suruh kita ambil berhati, suruh menyuruh kita belajar, ambil tahu, ambil kepahaman. Ketika kami mengeluarkan zuriat Nabi Adam. Kita ni satu pot kita nama Adam. Allah Ta'ala menyuruh kita, dia mengambil penyaksian daripada keturunan Adam, daripada Nabi Adam sendiri. Allah Ta'ala suruh naik saksi mengucap sampai kita hari ini. Mereka yang mana kami segera mengambil penyaksian pada setiap individu, iaitu setiap manusia, dengan mengambil penyaksian dengan menyuruh setiap individu memahami arahan kalimah syahadah dalam rukun Islam pertama. Suruh aku naik saksi bahawa sebenarnya tiada Tuhan dan aku naik saksi Muhammad surah itu dia suruh, tu arahan dia. Ni penafsiran dia. Mengeluarkan di sini, mengeluarkan kita setelah kita mengaji, kita faham, kita belajar, mengeluarkan kita daripada jahil, bodoh, kebingungan, tak pandai, tak cerdik. Selama hari ni tak tahu asyhadu, aku tak tahu apa yang aku ucap. Kita dah mengaji, dah faham, baru maksud itu dia keluarkan kita daripada kebingungan, tak faham kalimah tauhid. Maksud dia macam tu. Jadi mengeluarkan kamu daripada kejahilan, kebodohan, yang mana kepada kecerdikan. Jadi seorang yang faham, jadi seorang berilmu. Iaitu orang macam mana? Orang ni dia pergi belajar, dia pergi mengaji. Dia mendapat seruan. Ni saya serulah ni. Mendapat seruan ni sekarang ni. Seru. Menerima didikan daripada guru-guru, daripada ustaz-ustaz, daripada guru-guru yang mentarbiyah, nasihat, berpesan-pesan supaya kamu keluar daripada kegelapan tadi, iaitu tak faham apa yang kamu ucap kalimah syahadah selama ni, kamu tak tahu, kamu tak faham. Ni dah ada orang guru daripada Jibril sampai kepada Nabi dan Rasul, para sahabat sampai kita hari ni, sampai Ustaz Hashim dan saya lah. Bukan saya Nabi, saya Rasul, cuma penyampai saja, risalah penyampai, jangan salah faham. Jadi yang mana mengajar dua kalimah syahadah, iaitu menyuruh kamu mengambil penyaksian yang dipimpin oleh melalui Quran dan hadis.
kalimah asyhadu an la ilaha illallah tu terbit daripada Quran. Inna anzalnahul Qur'ana Arabiyyan 'alakum ta'qilun. Jadi wajib setiap individu yang mengucap memahami kalimah syahadah tu kena melalui Quran. Itu tadi kita belajar ni. Apa ni, nahwu dan sorof. Tak boleh pergi mengaji dengan orang-orang yang tak tentu halal, tak boleh. Bukan tak boleh, kekeliruan. Sebab dia ada kalimah tu, kalam. Tak, dia bermula dengan al-kalamu. Apa kalam nanti kita main. Lagi sambung. Panjang sikit ni ya. Boleh tunggu no? Mereka membawa tugasan iaitu sebagai risalah, sebagai pesuruh Allah dengan membawa perintah 2 kalimat supaya kamu segera mengambil penyaksian. Jadi di sini kamu kena segera belajar ambil penyaksian sehingga kamu betul-betul faham. Supaya di hari kiamat kamu tidak mengatakan kepada kami, yakni Allah Ta'ala, kamu kata apa? Yakni kami atau tidak memberi peringatan kepada kamu. Ataupun di suatu masa nanti kamu katakan yang lain pula, atau kamu pintas dengan beralasan kepada nenek-nenek moyang kamu, ustaz-ustaz kamu, tok-tok guru kamu, tok-tok nek kamu, mak bapak kamu, yang mana kami telah lama menyengutui Allah ataupun beramal perangai-perangai menyengutui, iaitu tak faham kalimah tauhid ni tuan-tuan. Jadilah orang-orang yang huru-hara, bingung kebingungan. Apa dia? Mereka ni buat syirik dalam keadaan tak ada kesedaran. Sebab apa? Tak faham kalimah tauhid. Apa yang mereka kata, mereka tak tahu. Tak kenal syirik. Apa itu syirik? Syirik jali apa? Syirik qafi itu apa? Qafiyul qafi ilal qafi ilal, pun tak tahu. Sebut syirik, tak tahu. Dia tahulah syirik, dia kata menyembah berhala. Itu bukan, tak betul, salah. Syirik dia macam Profesor Hashim kata tadi, share syarikat. Dia punya nahu dan macam tu. Bukan menyembah berhala. Jadi sambung balik. Supaya kamu tak beralasan kepada Allah Ta'ala, yang mana beralasan pada dulu tok aku, ayah aku, pak aku tak ajak kami kalimah tauhid. Kamu tak boleh beralasan macam tu. Kamu diberi akal. Kamu diberi semua kudrat, iradat, ilmu, hayat, selamat, basar, kalam. Kamu diberi. Bukan Allah tak bagi siap. Kamu tak boleh sandak alasan. Dulu tok aku tak ajak pun benda ni. Jadi aku pun tak tahu. Tak boleh. Dulu tak ada siapa nak abang kat aku pun. Tak boleh beralasan macam tu. Dulu moyang aku mana ada ajak ni. Kami yang diajak macam mana nak takut pada hantu. Tu dia ajaklah. Hal-hal kurafat, percaya bunian, percaya hantu. Bukan tak kata ada. Jangan kamu mempercayai. Tapi kalau kita tak percaya hantu, dia pulau kita pula. Ini yang masalah Mana boleh Tok Hang dulu dah belah sakar, tak apa. Dia marah kita pula. Kita tak mau beriman, tapi dia suruh kita beriman juga. Inilah amalan yang jadi masalah. Ni Allah suruh naik saksi dalam surah ni. Supaya kamu tak beralasan. Kamu kena hujah dengan Allah Ta'ala. Jangan kamu beralasan dengan apa-apa pun. Nenek kamu ke, tok kamu ke, ayah aku ke, tak boleh beralasan. Kamu diberi akal fikiran, suruh kamu belajar, cari jalan. Macam mana nak selesai syirik aku ni. Jadi sambung lagi. Supaya kamu tak beralasan seperti mana amalan-amalan daripada orang dahulu. Apa amalan mereka? Mereka ni telah lama menyengutui Allah Ta'ala selain daripada menyembah berhala. Ini cerita zaman-zaman jahiliah lah. Mereka ni percaya apa? Kurafat. Selain menyembah berhala, mereka ni percaya kurafat. Ada orang ni, orang Melayu beriman dengan kurafat, percaya pada kurafat. Bukan sikit-sikit, dengan jazam yang putih pula tu. Dahsyat tak? Kalau waham tak apa lagi, jazam yang putih terus. Kemudian mereka mempercayai sihir-sihir. Apa masalah juga. Mempercayai apa? Black magic, silat mata. Tiba-tiba duit hilang. Kita pun dahsyat betul dia macam tu semua syirik semua tu. Tu amalan-amalan kurafat. Termasuklah percaya saka baka, tangkai mangkai, percaya bomoh, dukun, pawang, hantu matu, nenek kebayan pun dia percaya. Dahsyat betul. Hantu mak limah, hantu mak jemuah semua ada ni. Dan samakan ataupun mereka membuat perbandingan di antara Tuhan dengan Allah Ta'ala. Tuhan-Tuhan yang lain, iaitu Tuhan-Tuhan Al-Lata, Al-Ridha, Al-Manata, termasuklah Tuhan. Dia sama kan? Tuhan hang dengan hang sama aja, tak ada beza pun. Ini yang masalah. Ini. Jadi antara Tuhan dengan Allah Ta'ala, mereka samakan sejak dulu lagi.
Jadi apakah kamu wahai Allah Ta'ala, kami ni anak yang mendatang, keturunan yang mendatang, kami ini dipersalahkan. Adakah kami ni salah wahai Allah Ta'ala? Sedangkan ini kerja orang tua-tua dahulu. Apakah kerana mereka engkau akan campakkan ke dalam neraka? Allah Ta'ala jawab, demikianlah keterangan-keterangan hujah-hujah kami kepada kamu supaya kamu tidak beralasan ataupun salahkan orang lain, agar kamu mau kembali kepada jalan yang benar, iaitu jalan memahami bab kalimah syahadah, mengesah Allah Ta'ala. Boleh faham? Boleh. Saya baca sikit hadis daripada hadis daripada Muaz bin Jabal. Man kana akhir kalam la ilaha illallah bidkhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka syurga lah baginya. Akhir perkataan. Maka barang siapa yang mengucapkan di akhir perkataan la ilaha illallah tu, maka pasti syurga bagi. Maka pasti syurga. Jadi adakah dengan kata asyhadu an la ilaha kita dah masuk syurga macam tu ke? Saya kata saya nak pergi kedai beli gula. Itu perkataan, perbuatannya. Boleh faham? Boleh faham? Mesti dia ada 3 perkara. Qauli, fi'li. 3 perkara mesti ada, wajib. Mesti ada. Setiap perkataan mesti ada qauli, qalbi dan fi'li. Mesti ada perbuatan. Saya nak makan nasi. Itu perkataan. Itu bukan tak hasil pun, tak jadi pun. Takkan jadi. Kamu katalah sama macam ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Kamu kata takkan jadi. Jadi selama hari ni kita faham kita kata ke? Kita faham macam mana? Kata. Khafifatan ala lisan ni senang sebut, senang ucap, senang ucap tapi berat pengertian dan beramal dengannya. Dah kata dah dalam hadis tu. Kata dah lama dah, tapi kita duduk masih dalam kepahaman kata saja, tapi tak faham apa yang kita kata. Jadi jadilah kita orang yang apa? Taklid, ikut-ikutan. Tak ikut dia punya disiplin ilmu tadi. Yang tu yang masalah tu. Jadi panggil saya Tuan Wahid lah, jangan panggil ustaz. Saya ni tak ada kelaikan pun. Jadi kebetulan je ada rezeki mengaji dengan arwah Ustaz Maisa, mengaji dengan Ustaz Hashim. Kebetulan. Jadi mengaji tak lama lah. Lama tak lama pun 15 tahun jugalah. Saya lah. Yang 15 tahun kena godam cukup. Dia nak angkat. Ni yang nak terangkat. Kenapa orang ni? Ustaz? Saya muafakat. Jadi tapi bukan syirik. Okey, jadi kita buat penguraian tentang bab arahan kalimah syahadah. Yang pertama berkenaan dengan asyhadu. Okey. Jadi selama hari ni saya cakap terang lah. Masa ni saya cerita pengalaman saya lah. Sebelum saya mengaji dengan sebelum mula mengaji dengan ustaz ni pengalaman lah. Saya cerita pengalaman ni supaya tuan-tuan dapat ambil satu pengetahuan iktibar yang baik. Mula-mula sekali yang tersangkut tentang mengesah Allah Ta'ala sebab kita tersangkut dengan hal-hal khurafat. Ini yang masalah. Hal khurafat kita, orang Melayu dah memang sinonim, dah kebiasaan. Jadi satu budaya amalan kita dah lama tersangkut dengan benda-benda macam ni. Ini yang masalah kita yang terhalang. Bukan sebab apa pun. Disebabkan tadilah, arahan tu tadi. Disebabkan orang terdahulu. Kita ni keturunan yang mendatang, anak mendatang. Kita ikut sajalah. Kalau aku tak ikut lagi, tok aku kata apa pula. Ni yang masalah kita. Padahal kita diberi akal suruh fikir. Ada Quran, ada hadis, ada ustaz, ada orang semua boleh. Tapi kenapa kita ikut membabi buta macam tak boleh? Kamu diberi akal kalau kita nak pergi cari durian Musang King, kita reti cari. Tahu kat mana? Telefon cari WhatsApp, Google apa dengan send location semua ada komplit. Sampai Pulau Pinang pun boleh pergi dengan main-main. Tapi kenapa dengan arahan kalimah syahadah senang saja dengan arahan yang mula-mula mengucap nombor 1 first. Tak mau ambil tahu langsung. Ambillah belajar, ambillah tahu, sayang. Kita semayang, puasa, zakat, fitrah, haji, buat muamalat munakat, termasuk sedekah jariah kita wakaflah Quran ke tanah, tak ada guna. Sia-sia laksana apa debu berterbangan macam tu saja. Tak ada apa, kosong. Kosong sekosong-kosongnya sebab dalam jiwa Allah tak
kalimah asyhadu an la ilaha illallah ni, kalimah yang pertama ni adalah kalimah hakikat. Ucapan ni antara individu tu dengan Allah Ta'ala, antara kamu dengan Allah Ta'ala, saya dengan Allah Ta'ala. Kalau Pak Usuk ucap, Pak Usuk dengan Allah Ta'ala. Bukan saya kena pimpin Pak Usuk ambil penyaksian saya tak boleh pimpin. Saya boleh habaq beritahu jalan ini jalan dia. Sendiri liwadi. Kena ambil kepahaman sendiri masing-masing. Kalimah ni sebab ada huruf alif tu, alif apa depan tadi? Alif ana. Alif ana menandakan, menunjukkan perintah kepada setiap individu. Individu yang ucap, yang kata, yang sebut tu dia kena ambil penyaksian. Saya tak boleh nak angkat paksa tumbuk membuh parang, tak boleh. Kena ambil penyaksian masing-masing sendiri. Minta maaf lah, saya bab ni bukan saya ni, memang saya ustaz, bukan ustaz duk tegas macam tu. Saya memang jadi terbiasa. Ustaz dia tegas. Saya pun terbiasa jadi macam tu. Minta maaf banyak-banyak. Bukan saya marah. Jangan salah faham, minta maaf. Bukan saya marah. Sebab arwah ustaz dia didik, dia memang serius. Dia tak bagi camnya. Kalau saya duduk mengaji dia bukan sejam tuan-tuan, besok pagi tu tak dapat jawab, besok pagi baru saya balik. Itu pun balik buta, tak ada apa, kosong macam tu. Macam tu sekali. Dia tak bagi punya. Tapi saya bukanlah macam tu. Itu cara dia lah, saya rasa lain lah. Saya takkanlah buat macam tu, tak patut lah. Itu cara dia, mungkin dia orang dahulu ajak macam tu. Jadi saya kena tegas sebab ini bab melibatkan akidah kita masing-masing. Kalau akidah kita macam tadilah tak jazam yang putus, tak 100%, masih lagi 75%, 25%, tak boleh, tak mau. Jadi kita jadi orang yang macam lalang, kadang-kadang sat kiri, angin tiup kiri, kita pergi ke kiri. Ataupun cerita dongeng kanak-kanak, bangang kenapa engkau kurus. Mana boleh macam tu, bagi alasan pasal aku kurus, pasal apa, ikan tak mau timbul. Ikan pasal apa, tak mau timbul, pasal rumput panjang sangat. Alasan macam tu kita, ini bukan, itu cerita, tapi dia kias pada kita tu, bagi alasan orang tu, orang ni, yang dia tak salah. Dan sekali bangang tu jadi apa? Tak tahu apa cerita, takkan mati kering tu. Okey. Jangan beralasan macam tu. Dalam surah Araf pun dah beritahu, jangan kamu beralasan dengan orang-orang terdahulu. Kita kena mengaji, kena itikad, pegangan jazam, aku nak selesai syirik aku nak faham apa itu syirik, bagaimana nak mengesahkan Allah Ta'ala. Dengan arahan kalimah syahadah ni, kita boleh sampai kepada Allah Ta'ala. Faham? Sampai macam mana? Nanti saya cerita. Amalan. Amalan kita tu diterima. So kita punya account tu ada. Ada. Account akhirat tu. Bila kita buat dah, Allah Ta'ala dah kira lah. Jangan. Sebab itu bila niat pun Allah dah kira dah. Kalau buat Allah ganda 10. Niat saya dah bagi 2 dah. Tu semua. Tapi syirik kena bagi clear. Very clear. Bagus kita tanya tu. Tak apa. Spontan boleh. Cuma pakai sulak tu bikin lebih baru tu sikit tu buat akhlak. Bangau hujan nak buat apa? Tawar lagi. Okey, jadi kita tolong bagi perhatian. Bab ni kita tak boleh malu lah. Jangan malu. Saya anggap tuan-tuan ni macam ayah saya, macam abang saya, adik, tak ada beza. Saya dengan orang ustaz peluk saya, kata, Wahid, saya dengan kamu tak ada apa pun. Kita ni, kamu tu anak saya je. Anak saya, tak ada. Kalau kita anggap kita ni jadi macam orang luar, kita susah sikit nak nasihat lebih-lebih. Nasihat tu adalah untuk membimbing, mendidik jiwa kita. Nasihat tu daripada orang Ta'ala, bukan daripada saya sendiri. Dinun nasihat. Agama tu adalah nasihat pada. Jadi bab ni kita dengan Allah Ta'ala, itu urusan kita dengan Allah Ta'ala, kita kena serius lah. Ambil betul-betul kepahaman. Kalau yang lain tu tak apa. Ini dalam sini saja, nanti dia keluar kita macam biasa lah. Jangan duk serius sangat. Macam tu. Jadi dalam arahan pertama, tuan-tuan kena ambil perhatian. Asyhadu tu dia kata apa? Suruh kita setiap individu naik taksi. Apakah yang tuan-tuan dah naik taksi? Cubalah bagi sikit jawapan yang dah faham selama ni macam mana. Ataupun nak tulis skepin ke? Bukan, maksud dah jawapan mungkin segan nak tulis kat kertas bagi saya ke? Ikutlah. Ataupun nak abang tulis, beritahu saya naik taksi. Tak apa, kita belajar. Silap kita betul itu saja. Apa yang kita ini kita nak selesai ni abang Pak Yusuf daripada mai jauh semua nak bagi selesai masalah ni. Asyhadu tu apa? Kita naik saksi, kita menyaksikan diri kita sendiri lah. Menyaksikan. Dia ada upaya kita. Dia ada keupayaan. Kita menafikan keupayaan-upayaan kita.
Akak pun sama macam tu. Dah, jangan ikut orang, tak boleh, tak boleh. Tak mau tu. Menyaksikan diri sendiri. Takkan Allah Ta'ala nak pergi dua-dua orang jumpa, tak boleh, seorang-seorang. Yalah, menyaksikan diri sendiri yang tak ada keupayaan langsung. Tiada ilmu, tiada hayat. Sama pasal kalam. Sama pasal kalam. Tak ada. Dia Banyak pun dah. Ha. Saya naik saksi, saya dengan nombor je lah. Okey. Okey, abang jawab. Betul. Yakinkan lagi tak? Depan. Okey, dalam ni ada syirik jali. Jeli. Jali, syirik khafi. Khafi ya. Okey. Sebab-sebab utama Allah Ta'ala suruh kita naik saksi mengucap dua kalimah syahadat, sebab dalam tu mengandungi 3 jenis syirik. Saya cerita dua dulu lah. Jadi ada 3 syirik. Saya cerita dulu, kita pelan-pelan. Pertama sekali, syirik jali. Syirik jali ni adalah syirik yang terang, lelah lagi nyata. boleh pegang, boleh rasa. Boleh pegang, boleh sentuh. Setiap individu pasti boleh pegang, boleh si nyata terang. Dalam ni, sebab apa dia ada kalimah alif ni menanyakan aku. Tentu dia tanya pada individu sebatang tubuh badan tuan ni. Aku naik taksi ni daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Tengok baik-baik daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Kiri, kanan, luar, dalam, atas, bawah, depan, belakang. Kepunyaan siapa? Dia jawab. Allah. Terang tak kepunyaan? Terang tak ni? Boleh pegang, boleh sentuh, boleh rasa? Selama ni siapa punya? Terang tak? Ha? Dia punya lah. Tadi bagi pinjam. Memang kita punya. Tak, sekarang ni kamu dengan Allah Ta'ala ni jawab. Jangan dia syariat saya tanya ni, kamu arahan ni, kamu dengan Allah Ta'ala ni syirik ni hakikat ni. Arahan ni hakikat. Ni bukan syariat. Terang jelas tak kepunyaan siapa sama ni Allah Ta'ala tanya kepunyaan siapa? Sahih kepunyaan? Betul? Okey. Jadi bila dah kita faham kepunyaan Allah Ta'ala selama ni, oh ini Allah Ta'ala punya. Selesai ke tak selesai? Sedap tak sedap? Sedap. Oh, ini bukan Allah. Kamu punya ke sama ni? Bukan. Terang tak? Tersedia ada. Tak apa. Tersedia ada. Terang tak bang? Ada kod keliru, tak faham kod. Ada rasa ragu-ragu ke? Betul ke? Tak mau. Tak ada ragu-ragu. Yakin yang putus. Jazam yang putih tu. Ada? Pak Usuk? Ha? Apa memang? Bukan aku punya kan? Sahih. Habis, bila dah faham sini, jadi apa? Selesai tak syirik jali? Sedap? Oh. Terjawab sudah. Senang saja. Terjawab. Ini bukan punya aku. Terjawab sudah. Right, betul. Dah dia cerita sekutu tu badan ni cerita syirik jali tu terang. Kedua ni an la ilaha ni dalam ni ada syirik khafi tersembunyi. Macam mana kita dah menyaksi syirik khafi tersembunyi nak menyaksi macam mana? Ini macam kita takut. Nafsu. Nafsu ke? Apa ni? Syirik ni dia bukan ghaib, tak nampak apa, dia tersembunyi ah. Macam mana kita nak menyaksi? Dia tersembunyi tapi dia ada. Ngaku aku. Sombong. Lagi? Merasakan Aku punya. merasakan apa kenyang kita makan kita kenyang. Aku tu aku. Lagi? Aku Orang tu lagi. Laki kita puasa. Yang kata kita berkuasa tu punca daripada mana tu? Tu. Ada diri. Ha? Ada diri dah. Dah nafi aja ni. Habis ya? Nafi ya? Tak mau ada diri lah. Dah tak ada ah. Ni sekarang ni syirik tersembunyi ni nak nafi macam mana? Tersembunyi sungguh syirik ni. Dia bukan tak ada. Tadi Kalau tak sebut. makan, tak kenyang. Tadi Kalau pun tak ada minum, sebut. tak Dia tak pasal dia sebut. Tak apa. Jangan sebab tak kenyang tu sebab apa? Tu. Kalau tak makan, tak kenyang. Kan? Tak minum, tak haga. Itu nama okey. Tak kena kopi, tak sah. Itu nama dia awal nafsu. Ini nak cerita boleh terbitnya. Yang terbitnya syirik yang tersembunyi nak abak detail tersembunyi tu macam mana. Yang tersembunyi ni apa dia? Kudurat. Kudurat ni kita nak faham macam mana? Bergerak, berjalan. Kuasa, keupayaan, dia panggil kekuatan. Bila saya angkat ni, dia nak nampak macam mana, nak mesti macam mana? Dia bukan tersembunyi ni, yang angkat kan? Datang dari mana? Gerak siapa?
Iyalah. Takkan Allah Ta'ala angkat kot. Gerak dia bersama dia. Tak ada gerak Allah tahu. Dia gerak izin dia. Itu yang tu dia tak selesai syirik tu cakap tu. Tak habis. Bila kita angkat, siapa punya? Datang dari mana? Kuasa tu daripada dalaman tu. Nampak? Dalaman tak? Dalaman tu. Kudrat tu keupayaan kamu angkat, kamu bangun, berdiri, berjalan, berlari, berbaring, itulah keupayaan. Yang kedua iradat. Apa dia? Berkehendak, nak makan, nak minum, nak tidur, nak lena, nak macam-macam nak lah. Nak datang dari mana? Dalaman ke luaran? Dalam. Tu tersembunyi tu. Tersembunyi tak? Yang Caca kau kata tadi betul kan? Aku nak ni, tapi kita tak kenal, tak nampak, tak faham. Betul, kudrat iradat. Ilmu, pengetahuan. Tahu bawa rumah, tahu apa, bawa kereta, bawa motor, macam-macam tahu lah. Datang dari mana? Luaran ke dalaman? Dalaman. Tersembunyi. Kudrat iradat ilmu, hayat, nyawa. Bukan jantung, nyawa tu. Datang duduk di mana? Dalam kan luar? Dalam. Sama' mendengar. Bukan telinga ni, bukan telinga, dalaman ni. Datang mana pendengaran tu? Batuk, apa ni, basar, melihat, bukan biji mata, dalaman. Dan juga kalam, berkata-kata, mulut bukan, dalaman ni. Jangan sekali akal. 8 perkara tu nama dia tersembunyi, khafi, tersembunyi tu. Juga dipanggil syirik hawa nafsu. Ataupun dipanggil situ keakuan, aku. Bahasa pendek aku. Bila bahasa panjang, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam dan akal. Bahasa panjang, huraian panjang. Aku tu dalam Melayu. Aku dalam bahasa Anawiyah. Anawiyah. Tahu. Apa? Kita tahu. Tahu, pengetahuan. Tahu tu. Dia sebenarnya bukan di dalam, bukan di luar, bukan di depan, bukan kiri kanan. Dia tahu saja. Macam mana? Mana ada huraian macam tu? Tak ada. Tak ada. Sebab kalau ikut apa ni arahan an la ilaha ni, la ilaha ni Selain daripada Allah. ilaha ni apa ni? Tuhan. Dia ada Tuhan. Okey. Ada sesuatu lah. Ya. Betul tak? Bila Tuhan ni, kita faham Tuhan sama ni apa dia? Diri kita. Diri kita. Tuhan Tuhan Ada Allah. satunya Menafsukan Tuhan. kalau terus Ah. tak tahu. Berhala tu lah. Jadi arahan kalimah okey. Saya nak beritahu, Tuhan ni kalau berhala, kita semua berhala ke? Jangan. Kita ada ke menyanjungi, kita pergi kat tokong senyap-senyap ke? Tak ada. Kita kok lah, aku tadi kok tok kita suruh ke pak kita. Kita tak semua tok kita lah semua berhala. Tak ada. Tak ada. Dan kita pun tak apa. Kita pun tak menyanjungi, tak sayang, tak suka pada dia. Tengok lalu pun tak mau. Jadi bukan Tuhan tu berhala, kita tak semua berhala. Dan Tuhan dalam kalimah tauhid ni bukan berhala. Tentulah kepada individu ada Tuhan tu. Kalau kita faham Tuhan tu berhala, tak betul lah. Salah. Tak balarah lah kalimah tauhid tu. Sebab apa? Kalimah ni Nabi Adam pun ucap, tiada Tuhan berhala. Zaman tu berhala tak ada. Mana ada berhala? Nampak? Dah. Tak apalah, itu tak apalah, mungkin dia orang tak faham. Jadi sekarang ni kita nak kita baru faham, kena ubah. Okey apa? Macam tadi yang cakap kita mengangkat semua kehendak Allah dengan kuasa Allah. Kalau ada orang tanya, kita mengangkat, takkan kita jawab Allah yang mengangkat. Dah, dia bukan macam tu. Datang keupayaan tu dari siapa? Bukan Allah Ta'ala. Datang dari siapa? Kalau ada orang tanya, kita jawab macam mana? Takkan kita nak jawab Allah punya kuasa, Allah. Kudrat, okey, kudrat, iradat, ilmu, hayat sama macam. Dia bagi pinjam ke ataupun Allah Ta'ala yang angkat? Dia bagi pinjam tak? Amanah. Bila yang angkat tu bukan Allah Ta'ala, dia bagi pinjam alat. Nah ni pinjam pen, ambil pen, ambil. Dalam ni semua ada kudrat, iradat, ilmu, hayat sama macam kalam. Sekarang ni cuba pasal angkat. Tekan Allah Ta'ala angkat kot. Kalau ikat sebenarnya bukan kuasa kita ya sebagai pinjaman. Pinjaman saja. Kalau Pak Usuk pergi patah pen tu, takkan nak salah Allah Ta'ala? Tak betul. Contoh. Yang patah. Contoh.
Alat kalau kamu diberi pinjam surah amanah tu, kamu diberi amanah iaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, samad, pasal kalam. Kamu diberi amanah, itu amanah. Alat tidak. Contoh, adik nama apa? Sazwan. Okey, saya bagi pinjam Sazwan kereta saya. Tuan kata saya nak guna untuk pergi masjid. Tapi Sazwan pergi ke lain. Salah siapa? Tapi hakikat itu Allah punya betul. Saya suruh saya bagi pinjam Pinjam kereta tu pinjaman untuk pergi. Okey, dia bagi kita pinjam. Tapi bukan kita punya kereta, tapi hakikat Allah punya kereta. Faham? Contoh, saya bagi pinjam kereta tu. Okey, ni Sazwan, saya bagi kereta. Ini khas untuk pergi masjid buat amal ibadah. Jangan kamu buat kerja lain. Okey. Hakikat sebenar-benar. Alat tu itu alat Allah Taala. Dia tanya hakikat dia di ujung lah tu. Oh, tak. Tu belum lagi. Boleh dia dia Nanti. Dah saya faham tu. Maksud dia kalau Sazwan buat salah, macam contoh, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tidak kami cipta manusia sebaik-baik keadaan. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian apabila dia salah guna pinjaman tadi, Allah kena. kami akan campak ke dalam serendah-rendah kehinaan. Itu saya faham. Maksudnya tadi macam yang bercakapkan puasa tadi, kan sebenarnya hakikat Allah yang punya puasa. Kalau jika ada orang tanya, puasa